Okey, so sekarang saya akan bincangkan tentang kesan gejala merokok di kalangan umur remaja 18 tahun ke atas. Okey, kesan gejala rokok dari segi kesihatan ialah rokok ini mendatangkan kesan buruk terhadap kesihatan tubuh badan seseorang itu disebabkan bahan kimia yang berada di dalam asap rokok itu tersebut. Kesan tersebut boleh dibahagikan kepada dua, iaitu kesan jangka panjang dan kesan jangka pendek. Asap rokok ini dihidu oleh perokok atau mereka yang berada di sekelilingnya akan memasuki rongga mulut dan hidung melalui kerongkong terus ke paru-paru. Kandungan asap rokok ini akan menyebabkan kerosakan tisu di sepanjang perjalanan di ruang di dalam tubuh badan. Antara kesan jangka pendek ialah mengurangkan fungsi otak disebabkan oleh pembebasan gas karbon dioksida dan pengurangan oksigen daripada asap rokok tersebut. Selain itu, menghisap rokok boleh mengganggu daya pendengaran dan penglihatan kerana mengurangkan kadar pengaliran darah ke seluruh tubuh badan. Perokok selalunya akan mempunyai nafas yang berbau dan mudah untuk mendapatkan jangkitan mulut dan gusi serta gigi menjadi kuning. Mereka yang merokok juga akan menghadapi kesukaran untuk bernafas dan mudah merasa letih apabila melakukan sesuatu pekerjaan terutamanya bersukan. Ini pula merupakan kesan jangka panjang rokok. Rokok ini boleh membahayakan kesihatan diri kerana bahan-bahan kimia yang dibebaskan daripada rokok yang boleh mengurangkan fungsi sekaligus merosakkan organ dalam tubuh badan seseorang perokok itu. Selain itu, tembakau boleh mengakibatkan penyakit jantung dan darah, paru-paru, mulut, usus, tekak dan payudara. Hisap rokok tega akan menghidap penyakit strok, penyakit mulut dan gusi, osteoporosis, mandul dan penyakit paru-paru seperti asma dan bronkitis, iaitu jangkitan pada paru-paru. Hampir 1/4 masa pesakit jantung adalah punca dari tabiat mereka merokok. Di Malaysia, sakit jantung merupakan penyebab utama kematian, sementara strok adalah pembunuh yang keempat. Racun akibat merokok juga mempunyai kesan tindak balas terhadap ubat-ubatan. Secara umum diketahui merokok boleh menjejaskan fungsi beberapa kumpulan enzim di hati dan ada kalanya ia boleh memperhebatkan kesan sampingan sesuatu ubat itu. Perokok juga bukan hanya membahayakan kesihatan diri sendiri, malah turut memberi kesan yang lebih berbahaya terhadap orang sekeliling mereka. Mereka yang menghidu asap rokok tanpa merokok dari orang yang merokok dikenali sebagai perokok pasif. Contohnya, kanak-kanak akan mudah menghidap penyakit paru-paru dan jantung seperti asma, mengganggu pertumbuhan paru-paru mereka, kecacatan pendengaran, mempunyai IQ yang rendah dan lain-lain. Untuk ibu mengandung juga akan mengalami implikasi yang buruk terhadap bayi mereka dalam kandungan seperti melahirkan bayi yang tidak cukup bulan pramatang dan bayi kurang berat badan. Dari segi alam sekitar, selain membahayakan kesihatan diri, merokok juga boleh mencemarkan persekitaran. Asap rokok akan menyebabkan pencemaran udara. Jadi, bukan hanya mereka yang merokok mendapatkan keburukan, malah orang sekeliling turut merasa kesukaran untuk mendapatkan udara yang bersih dan segar. Tambahan pula, puntung rokok yang dibuang merata-rata boleh mencemarkan alam sekitar seperti mengakibatkan longkang tersebut yang boleh menyebabkan pembiakan nyamuk Aedes. Ini boleh menyebabkan masalah kesihatan yang lain seperti demam denggi. Selain itu, alam sekitar akan kelihatan lebih kotor dan akan menyebabkan datangnya masalah pencemaran air dan lain-lain. Sebagai contoh, apabila sistem pengairan terganggu, bencana alam boleh berlaku seperti banjir kilat. Merokok juga menyumbang sebanyak 25% kepada kes kebakaran. Ini boleh dilihat apabila mereka yang merokok kurang merasa tanggungjawab untuk membuang puntung rokok yang masih berada di merata-rata tempat. Kebakaran juga menyebabkan peningkatan kandungan karbon dioksida dan karbon monoksida meningkat dan penghuni bumi akan merasai kekurangan oksigen untuk bernafas dan menaikkan suhu bumi sekaligus mengakibatkan pelbagai bencana alam akibat perbuatan manusia ini sendiri.
Dari segi sosial pula, Pertubuhan Kesihatan Sedunia berpendapat bahawa merokok ini adalah salah satu aktiviti ketagihan. Merokok secara tidak langsung akan menyebabkan seseorang itu terlibat dengan najis dadah. Hal ini disebabkan rokok mempunyai bunga kepada dadah. Keadaan ini boleh digambarkan sebagai permulaan untuk menjinakkan diri dengan bahan-bahan yang tidak mendatangkan sebarang faedah dan manfaat seperti melepak dan penagih dadah. Ini sekaligus akan meningkatkan masalah sosial dalam masyarakat. Merokok juga sering bermula pada zaman remaja. Kaji selidik yang dilakukan oleh Global Youth Survey mendapat 20% daripada pelajar yang berumur 13 tahun hingga 15 tahun adalah perokok. Manakala remaja bawah 18 tahun yang merokok juga meningkat sehingga 20%. Ini kerana remaja merupakan satu fasa di mana mereka sedang mencari identiti. Oleh itu mereka sangat mudah terpengaruh dengan perkara-perkara yang tidak berfaedah, terutama rakan-rakan. Para remaja juga mempunyai sikap ingin tahu dan ingin mencuba yang tinggi. Selain itu, ibu bapa yang merokok juga akan menggalakkan anak-anak untuk cuba merokok. Ini kerana anak-anak merasakan merokok itu tidak akan mengakibatkan apa-apa keburukan. Dan selalunya ibu bapa merupakan contoh yang paling dekat dan mereka lah yang bertanggungjawab mencorakkan anak-anak. Anak-anak akan mudah mengikut apa yang dilakukan oleh ibu bapa mereka. So, itu adalah salah satu kesan-kesan gejala merokok ini. Assalamualaikum. Saya Siti Nosaliha binti Zulkifli dari DHTM 01 akan menerangkan sedikit mengenai faktor gejala merokok di kalangan remaja 18 tahun ke bawah. Okey, rokok merupakan sesuatu yang tidak asing lagi dalam masyarakat kita. Terdapat pelbagai kandungan bahan yang berbahaya terdapat di dalam sebatang rokok dan ramai maklum bahawa ianya memudaratkan kesihatan diri dan orang sekeliling kita. Maksud merokok ialah perbuatan menyeduh asap tembakau ke dalam saluran pernafasan. Terdapat pelbagai sebab mengapa seseorang itu mula merokok, seperti terpengaruh dengan rakan melalui media massa dan persekitaran kita. Sebagai cara untuk melepaskan tekanan kerja ataupun hidup, seseorang itu mula merokok. Walaupun merokok mungkin dirasakan dapat memberi keseronokan dan ketenangan kepada sang perokok, namun kesannya adalah sementara sahaja. Tanpa disedari, mereka mula bergantung kepada rokok untuk merasa tenang. Semakin lama, rokok menjadi sebahagian daripada hidup dan akhirnya boleh menjadi ketagihan jika tidak dikawal. Tabiat merokok juga, selain daripada memudarat kesihatan, didapati menyebabkan seseorang itu lebih mudah mengambil bahan yang lebih bahaya seperti dadah. Okey, pengaruh ibu bapa memainkan peranan yang penting dalam membentuk anak-anak sejak kecil lagi. Jika tersalah langkah, ianya boleh menjadikan punca kanak-kanak terlibat dalam rokok. Sekiranya mereka melihat ibu atau bapa mereka merokok sejak kecil, lama-kelamaan mereka akan merasa merokok adalah sesuatu kebiasaan atau bukan kesalahan. Maka, kebiasaan melihat perbuatan merokok juga menyebabkan mereka menjadikan ianya lumrah kehidupan mereka dan mempunyai sifat ingin tahu yang tinggi yang ingin mencuba rokok itu sendiri. Jadi, tidak hairanlah jika anak-anak mula berjinak-jinak merokok seawal usia 10 tahun. Pengaruh rakan sebaya, waktu remaja adalah waktu kritikal di mana seseorang mula mencari identiti dan mengenal erti kehidupan sebelum menginjak dewasa. Ketika ini, golongan remaja cenderung untuk mencuba sesuatu perkara baharu seperti mempunyai pasangan, berfashion dan mencuba aktiviti atau sesuatu yang trending dalam kalangan mereka, termasuklah merokok. Golongan remaja juga antara golongan yang mudah terpengaruh. Fasa hidup mereka ketika ini banyak dihabiskan dengan rokok dan rakan-rakan. Berkawan dengan rakan-rakan yang mengisap rokok sedikit sebanyak menyebabkan mereka cenderung untuk mencuba. Rakan juga mungkin dilihat sebagai lambang kematangan dan gaya hidup mereka. Setengah remaja mungkin terjebak dengan rakan kerana takut kehilangan rakan atau mengikut tabiat yang diamalkan oleh kumpulan atau rakan untuk takut disisihkan. Okey, setengah individu merasakan merokok itu untuk melarikan diri dari tekanan. Kesan nikotin dalam rokok memberikan mereka ketenangan sementara. Walaupun tanpa disedari, ianya menyebabkan kebergantungan kepada rokok. Masalah tekanan di tempat kerja, tekanan belajar ataupun masalah di rumah tangga boleh menjadikan punca seseorang mendekati rokok atau merokok dengan lebih banyak sekiranya tidak ditangani dengan baik. Sebenarnya, rokok lebih memburukkan keadaan kerana individu merokok akan mudah marah dan sensitif ketika fasa kehilangan nikotin. Oleh itu, mereka akan segera mencari rokok sebagai penyelesaian.
Kitaran buruk ini kemudian berulang. Kemudahan untuk mendapatkan rokok juga memainkan peranan yang penting dalam punca seseorang itu merokok. Rokok merupakan salah satu item yang wajib ke mana sahaja mereka pergi. Boleh dikatakan hampir semua kedai runcit, pasar raya, kedai sebar aneka atau menjualnya. Tambahan pula, terdapat kewujudan sedikit menjual rokok selutup yang lebih murah, menyebabkan usaha kerajaan mengawal ketat pengedaran rokok menjadi sia-sia. Malah terdapat perniagaan yang menjual rokok kepada mereka yang berusia 18 tahun ke bawah. Hal ini sudah terang lagi bersuruh di sisi undang-undang adalah salah. Tetapi selagi tidak tertangkap dan tiada siapa yang kisah, keadaan ini boleh menyumbang kepada peningkatan angka perokok dalam golongan pelajar di bawah umur 18 tahun ke bawah. Pengenalan kepada tren penggunaan rokok elektronik memburukkan lagi keadaan ini. Media seperti selebriti ataupun idola antara keburukan media massa dan media sosial yang semakin tidak boleh dipisahkan daripada kehidupan dan ianya mempengaruhi seseorang itu dengan lebih cepat. Pengaruh selebriti dan idola yang ditayangkan di media mampu menjentik minat seseorang, terutamanya kanak-kanak dan remaja, terhadap sesuatu perkara. Selain adegan merokok yang ditayangkan untuk memberi imej seseorang yang macho kepada membawa watak dalam lakonan, setengah artis turut menjadi duta kepada produk-produk rokok seperti rokok elektronik ataupun vape. Kajian menunjukkan ramai dan remaja dan kanak-kanak yang mula berjinak-jinak dengan rokok dan vape kerana terpengaruh dengan idola ataupun selebriti kegilaan mereka yang mempromotkan produk-produk tersebut. Iklan dan pemasaran. Sesuatu ketika dahulu, iklan bagi produk tembakau bebas ditayangkan di kaca televisyen dan menjadi tontonan remaja ketika itu. Iklan yang ditayangkan menunjukkan kehidupan penuh gaya, maskulin dan menenangkan. Walaupun iklan sedemikian tidak lagi ditayangkan dengan kewujudan undang-undang larangan mengiklankan produk tembakau dan minuman keras di ruangan media massa. Industri tembakau menggunakan medium lain untuk memasarkan produk mereka. Sebagai contoh, penggunaan karikatur wajah seperti menjadi duta produk mereka ialah selebriti pada pembalut ataupun kotak produk mereka. Selain itu, produk tembakau seperti vape juga dijual dalam pelbagai bentuk yang menarik dan comel menarik minat kanak-kanak sebagai pembeli. Faktor gejala remaja di kalangan 18 tahun ke bawah seterusnya ialah kurang ikatan kekeluargaan. Beberapa peranan keluarga amatlah penting dalam mendidik anak-anak mereka supaya tidak terjerumus dalam masalah sosial yang sering berlaku pada anak pelajar sekarang. Ikatan kekeluargaan yang sekarang ini semakin berkurangan kerana ibu bapa tidak lagi memberikan sepenuh perhatian kepada anak-anak mereka kerana mereka sering saja sibuk dengan pekerjaan masing-masing. Hal ini dapat menyebabkan anak-anak berasa bosan di rumah dan kurang kasih sayang daripada ibu bapa, sehinggalah anak-anak mereka menjadi pengisap rokok kerana tidak seorang pun yang melarang perbuatan itu. Terlalu bebas punca tingkah laku anak-anak itu mula mencuba merokok, terutamanya yang telah mencapai umur belasan sekarang ini. Seolah-olah di luar kekuasaan ibu bapa, anak-anak pelajar terlalu diberi kebebasan oleh ibu bapa atau penjaga untuk melakukan setiap aktiviti. Jadi, anak tersebut melakukan sesuatu tanpa pengetahuan dan larangan ibu bapa. Ibu bapa mengisap rokok. Selain itu, ibu bapa yang mengisap rokok di hadapan anak-anak dapat menunjukkan contoh yang kurang baik, malah mengajar dan menggalakkan anak-anak mereka supaya perbuatan itu dapat dilakukan. Pengaruh rakan-rakan adalah penggalak yang tinggi di dalam kalangan remaja. Mereka akan takut disisihkan dan dianggap tidak berani jika tidak mencuba merokok. Selain itu, ada juga pelajar yang rasa tercabar. Mereka tidak mengisap rokok dan akhirnya merasa hebat jika mereka mula mengisap rokok. Galakkan penjual rokok. Pengurangan langkah penguasaan oleh pihak kerajaan terhadap larangan menjual rokok kepada pelajar 18 tahun ke bawah adalah lemah dan gagal kerana penjual rokok yang ingin mengaut keuntungan adalah melalui perniagaan itu. Oleh itu, akibat buruk dari perbuatan pelajar itu tidak dihiraukan. Ini menunjukkan penjual seolah-olah memberi galakan kepada perokok atau merokok lebih giat lagi. Walaupun penjual tahu pembelian itu di bawah umur, tetapi ia tidak dihalang dan juga terus dijual kepada pembeli tersebut tanpa menghiraukan larangan kerajaan tentang larangan menjual rokok kepada pelajar 18 tahun ke bawah. Selain itu, pengaruh daripada media massa adalah penting untuk mengiklankan rokok kerana golongan pelajar ini mudah terikut-ikut dengan budaya yang terlihat kepada mereka. Golongan berpengaruh seperti ahli politik, artis, doktor dan termasuk mereka yang agama juga memberikan teladan yang negatif kepada masyarakat ini, menyebabkan golongan pelajar semakin rancak atau tanpa segan silu mengisap rokok di tempat-tempat awam. Dalam masa itu, tertekan mengakibatkan tabiat merokok ini juga berlaku apabila seseorang itu merasa tertekan dengan kerja di pejabat ataupun di sekolah. Mengantuk dan apabila tiada keyakinan diri terhadap sesuatu perkara. Memberontak atau marah adalah juga sebab remaja mula mempengaruhi ataupun mengisap rokok. Sementara itu, ramai remaja sekarang ingin mengurangkan berat badan mereka. Dengan cara merokok, mereka dapat mengurangkan berat badan mereka. Manakala bagi remaja wanita, merokok dapat mengurangkan berat badan bagi mereka. Mementingkan penampilan mereka pada usia remaja adalah sangat penting.
Oleh yang demikian, mereka cuba merokok dan dapat mengurangkan berat badan mereka. Selain itu, golongan wanita ini memperjuangkan persamaan taraf mereka dalam golongan remaja. Ini bermakna mereka mahu meletakkan diri mereka setaraf dengan golongan lelaki. Mereka percaya dan bahawa merokok dapat meningkatkan taraf mereka dan bersama taraf dengan seorang lelaki. Wanita tahu perkara merokok itu dapat merosakkan kesihatan ataupun tubuh badan mereka. Okey, itu adalah sedikit faktor kejadian merokok di kalangan remaja bawah 18 tahun yang dapat saya kongsikan sebagai ilmu dan dapat difahami dan dikongsikan bersama ahli keluarga lain. Dan rakan anda dan penonton-penonton untuk dijadikan iktibar dan pengajaran untuk menjauhi diri dari merokok ataupun cuba merokok. Golongan wanita, remaja ataupun lelaki, remaja hendaklah menghindari perbuatan merokok itu agar dapat menjalani kehidupan dengan bahagia dan tenang. Okey, sekian, terima kasih. Assalamualaikum. Nama saya Nur Fatihah Faiz. Saya nak ceritakan tentang bahan-bahan yang terkandung dalam rokok dan kesan-kesannya. Yang kita tahu, merokok ini menjadi tabiat dalam kalangan masyarakat, bukan sahaja di Malaysia, akan tetapi di seluruh dunia. Merokok juga dianggap sebagai simbol masculinity atau kehebatan bagi sesetengah orang. Ada juga menjadikan rokok sebagai sumber yang memberikan kelegaan dari tekanan hidup. Walaupun populasi di dunia sudah tahu keburukan merokok. Jadi, apa yang menyebabkan perokok tidak boleh meninggalkan rokok? Walaupun sudah tahu keburukan atau bahayanya merokok, apakah kandungan rokok dan kesan merokok dan kepada orang sekeliling? Marilah kita sama-sama lihat kandungan dalam rokok untuk mengetahui mengapa ia begitu bahaya. Telah dilaporkan bahawa terdapat 7,000 bahan kimia di dalam rokok dan sebanyak 70 bahan yang dikenali sebagai punca kanser. Antara bahan-bahan utama rokok yang membahayakan ialah bahan bateri, bahan lilin, gas pembakar, bahan pelarut, pembunuh serangga, bercuci tandas, bahan cat, bahan api roket, racun dari exhaust kereta, cuka, racun, gas kumbahan, ubat gegat dan gas pemetik api. Kandungan yang terdapat dalam rokok pula dan kesannya adalah nikotin, yang kita tahu adalah bahan dalam rokok yang tidak asing lagi namanya. Kajian menunjukkan nikotin adalah penggalak pertumbuhan kanser. Bagaimana nikotin menyebabkan ketagihan? Nikotin secara amnya akan merangsangkan pengeluaran dopamin dalam otak. Dopamin adalah hormon yang menyebabkan seseorang merasa gembira dan teruja. Seperti dadah, dopamin akan melatih otak kita untuk mengulang pengambilan nikotin. Setiap kali kita menghisap rokok, otak kita akan mengeluarkan hormon dopamin. Jadi semakin lama seseorang itu menghisap rokok, semakin sukar dia meninggalkannya. Disebabkan nikotin menjadi punca ketagihan, perokok yang ingin berhenti akan mengalami fenomena sindrom saraf. Antara sistem-sistem yang anda akan alami adalah rasa keinginan yang kuat untuk merokok, kerisauan, cepat marah, kemurungan, rasa kekosongan dan tidak dapat menumpukan perhatian. Jadi, apakah kesan nikotin terhadap badan kita? Antaranya merosakkan saluran darah dan meningkatkan risiko penyempitan saluran darah, menyebabkan pening kepala, gangguan sistem pencernaan, menyebabkan kanser perut. Nombor 2 adalah tar. Tar mengandungi pelbagai bahan kimia yang menyebabkan kanser. Sebanyak 60 bahan kimia yang dijumpai dalam tar adalah bersifat karsinogen, punca kanser. Apabila seseorang perokok menghisap rokok, tak akan menghasilkan permukaan yang melekit pada dinding halaman paru-paru. Hal ini akan menyebabkan kanser dan penyakit kronik pernafasan. Tar juga merupakan penyebab paru-paru menjadi hitam. Bahan ini bukan sahaja menyebabkan penyakit paru-paru, ia juga boleh menyebabkan kanser mulut, merosakkan gigi dan penampilan yang kurang baik. Nombor 3 adalah itu gas pembakar. Okey, karbon monoksida adalah gas yang tiada bau dan warna yang meningkatkan dalam darah. Apabila seseorang menghisap rokok, sewaktu karbon monoksida memasuki dalam saluran darah, oksigen akan bercantum dengan gas ini
sekaligus menyekat oksigen daripada diserap ke dalam sel-sel tubuh. Antara sistem-sistem keracunan monoksida ialah mudah letih, pening kepala, loya, muntah dan kekeliruan. Nombor 4 adalah arsenik. Arsenik ialah bahan yang boleh dijumpai dalam kandungan rokok yang juga penyebab kanser seperti kanser paru-paru, kanser kulit, kanser pundi kecing, kanser hati dan kanser buah pinggang. Sebuah kajian telah menunjukkan bahawa walaupun dalam jumlah yang sedikit, arsenik boleh menyebabkan kematian akibat sekatan saluran darah dan penyakit jantung. Nombor 5 adalah formaldehin. Formaldehin bermasuk kandungan rokok yang terhasil daripada bahan bakar rokok. Ia merupakan gas yang tiada warna tetapi mempunyai bau yang kuat. Antara kesan apabila seseorang terdedah kepada formaldehin ialah mata berair, batuk, nafas berbunyi dan kegatalan kulit. Penggunaan rokok dan tempoh yang lama boleh menyebabkan kanser hidung dan telah terbukti bahawa formaldehin merupakan bahan karsinogen. Nombor 6 ialah flaban. Pendedahan pada flaban boleh menyebabkan komplikasi yang serius kepada otak dan sel darah merah. Yang 7 ialah benzena. Benzena mengurangkan sel darah merah dan merosakkan sum-sum tulang. Ini membuatkan seseorang perokok boleh menghidapi penyakit anemia. Anemia merupakan penyakit di mana sel-sel darah merah berkurang. Kekurangan sel darah merah akan menyebabkan kekurangan oksigen yang dihantar kepada sel. Nombor 8 ialah kadmium. Kadmium juga boleh dijumpai dalam kuantiti yang banyak dalam rokok. Ia mampu merosakkan paru-paru, buah pinggang, hati dan sel darah merah. Ia merupakan bahan karsinogen. Antara gejala keracunan kadmium ialah loya dan muntah, cirit-birit, kekejangan otot, gangguan deria dan kegagalan buah pinggang. Nombor 9 ialah hidrogen cyanida. Untuk pengetahuan anda, kadar hidrogen cyanida dalam sebatang rokok adalah dalam lingkungan 10 hingga 400 mikrogram. Hidrogen cyanida adalah sejenis gas yang akan menghalang sel-sel dalam tubuh badan dari menggunakan oksigen. Tanpa oksigen, sel-sel dalam tubuh badan akan mula mati. Dan nombor 10, dalam rokok terdapat bahan yang dipanggil aseton. Aseton adalah cecair yang mempunyai bau yang kuat dan senang terbakar. Aseton boleh dijumpai pada pokok dan tumbuh-tumbuhan. Malah tubuh badan kita menghasilkan aseton apabila anda memakan diet yang rendah lemak. Selain itu, aseton boleh menyebabkan pening kepala, meningkatkan degupan jantung, loya dan muntah. Dalam kadar yang tinggi, ia boleh menyebabkan koma. Wanita juga boleh mengalami haid yang tidak teratur. Rokok. Yang kita tahu, rokok tidak akan mendatangkan apa-apa hasil ataupun manfaat jika kita merokok untuk menghilangkan tekanan yang tanpa mudaratkan tekanan atau kesihatan. Kita juga berhad untuk menjalani hidup yang sihat. Begitu juga mereka yang sekeliling kita. Berhenti merokok dapat menyelamatkan anda dan orang yang anda sayangi. Lakukanlah sekarang dan jauhilah daripada bahayanya rokok. Itu sahaja perkongsian daripada saya. Terima kasih. Langkah-langkah mengatasi masalah rokok di kalangan remaja 18 tahun ke bawah. Walaupun pelbagai penyakit atau bahaya, rokok itu telah didedahkan kepada mereka yang merokok atau masyarakat umum, tetapi gambaran itu masih tidak cukup untuk menakutkan seorang perokok untuk mengurangkan jauh sekali meninggalkan tabiat berbahaya tersebut. Mereka tidak pernah takut dengan ancaman itu, malah langsung tidak menghiraukan sebarang risiko yang akan mereka hadapi untuk jangka masa panjang. Oleh yang demikian, pihak-pihak tertentu terpaksa berusaha lebih gigih untuk mengurangkan atau mengelakkan masyarakat terutama golongan remaja termasuklah pelajar supaya berhenti merokok. Antara langkah-langkah yang telah dilaksanakan ialah kempen. Pelbagai kempen dijalankan untuk mengatasi masalah merokok baik oleh kerajaan maupun pihak persendirian.
Misalnya, kerajaan telah mengadakan kempen anti merokok melalui pelbagai cara seperti iklan-iklan yang ditayangkan di dalam televisyen, radio, poster-poster maupun ceramah yang sering diadakan di sekolah maupun di pejabat dan sebagainya. Seterusnya, ceramah. Dalam ceramah maupun iklan itu hendaklah dinyatakan tentang bahayanya merokok, kesan merokok serta dinyatakan faedah orang yang tidak merokok atau berhenti merokok seperti hidup lebih lama, dapat menghindari racun yang terkandung dalam rokok, dapat melindungi diri, keluarga dan orang lain daripada bahaya merokok, menjadi teladan yang baik kepada anak-anak, dapat meningkatkan kecergasan serta memiliki tubuh yang sihat, meningkatkan daya rasa dan bau, gigi lebih putih dan nafas lebih segar dan dapat mengelakkan budaya membazir dengan menggunakan wang untuk membeli rokok kepada tujuan yang lebih baik dan bermanfaat. Di samping itu, kuat semangat dan berdisiplin. Seseorang itu mestilah kuat semangat dan mendisiplinkan diri untuk berhenti merokok seperti tetapkan tarikh untuk berhenti merokok, yakinkan diri, buat nota peringatan, katakan pada diri anda, aku bukan perokok. Tumpukan pada hari ini, jangan dulu fikirkan hari seterusnya. Sentiasa berfikiran positif, dapatkan sokongan daripada orang sekeliling seperti rakan sebaya, ibu bapa atau keluarga. Lawan keinginan atau perasaan untuk merokok dan gunakan terapi atau rawatan yang sesuai. Selain itu, berpuasa. Amalan berpuasa dari pandangan Islam ialah untuk mengawal nafsu dari melakukan maksiat. Apabila berpuasa, seseorang itu tidak dapat merokok sekurang-kurangnya 13 jam, iaitu dari subuh hingga ke waktu maghrib. Walaupun masih berpeluang untuk merokok pada waktu malam, jika selalu berpuasa, seseorang itu tidak hanya dapat menghentikan tabiat merokok, tetapi kita juga dapat beribadah ke jalan Allah. Selanjutnya, hadiah atau habuan. Seseorang itu hendaklah beri hadiah atau habuan kepada diri sendiri sekiranya dia tidak lagi merokok. Ini untuk mendapat kepuasan hasil dari pemberhentiannya merokok. Bersukan atau aktiviti berfaedah. Selain itu, individu yang aktif bersukan selalunya menitik beratkan kesihatan tubuh badan dan menghindari tabiat yang boleh merosakkan diri mereka seperti merokok. Pilih aktiviti sukan yang sehat dan lakukan dengan berkumpulan untuk menambah keseronokan dan motivasi diri. Oleh itu, perokok hendaklah melakukan aktiviti sukan ini kerana ia dapat menghindarkan dirinya dari tabiat merokok. Dalam pada itu, sertai program sukarela. Sertai program-program sukarela seperti di hospital dan persatuan kebajikan untuk melupakan tabiat merokok ini sambil mengambil iktibar dan bersyukur dengan kesihatan diri kita. Jika seseorang itu sibuk dengan aktiviti atau kerja yang dilakukannya, dia akan lupa untuk menghisap rokok kerana tidak ada masa untuk menghisap rokok. Bagi ibu yang mengandung pula, hendaklah didedahkan kepada iklan-iklan tentang pentingnya menjaga bayi yang dikandungnya dan didedahkan perkara-perkara yang boleh memudaratkan keadaan bayinya maupun kesihatan dirinya sendiri. Lain dari itu, pelajar dikenakan denda. Manakala bagi pelajar di sekolah pula hendaklah dikenakan dendaan yang setimpal kepada mereka yang didapati merokok seperti pelajar yang merokok itu akan diadukan kepada pihak polis dan pihak polis akan mendenda mereka. Ini adalah kerana pihak polis bekerjasama dengan pihak sekolah untuk menangani masalah disiplin pelajar. Ibu bapa juga akan dipanggil untuk memberitahu perihal anak mereka yang merokok. Pelajar yang merokok itu juga akan dirujuk kepada guru kaunseling untuk menanyakan kenapa dia merokok. Langkah yang paling berkesan untuk menangani budaya merokok dalam kalangan pelajar ialah kesedaran diri pelajar terbabit. Pelajar terbabit perlu disedarkan bahawa amalan merokok akan memudaratkan kesihatan diri mereka. Pelajar yang terdedah kepada pengetahuan akan bahaya rokok akan mengelakkan diri daripada merokok. Pelajar perlu sedar bahawa amalan merokok boleh mendedahkan diri mereka kepada penyakit barah paru-paru, pankreas, kanser mulut dan gusi dan lain-lain kesan sampingan terhadap kesihatan. Jelaslah bahawa kesedaran diri untuk tak nak merokok amat berkesan untuk menangani budaya sia-sia yang mengundang malapetaka kepada diri sendiri. Akhir sekali, untuk menangani budaya merokok dalam kalangan pelajar ialah melalui peranan ibu bapa. Ibu bapa dapat memantau aktiviti dan pergerakan anak-anak mereka untuk mengelakkan anak-anak mereka merokok. Ibu bapa juga hendaklah mengelakkan diri daripada merokok kerana amalan ini akan dicontohi oleh anak-anak
mereka seperti bapa borek anak rintik. Sebagai contoh, ibu bapa mestilah memastikan wang belanja yang diberikan kepada anak-anak digunakan untuk membeli makanan atau keperluan yang sepatutnya dan bukannya untuk membeli rokok. Tegasnya, ibu bapa berperanan penting untuk mengawal dan mengelakkan anak-anak mereka daripada menjadi perokok. Pihak sekolah juga boleh memainkan peranan untuk mengelakkan pelajar daripada mengamalkan budaya merokok. Sekolah sering mengadakan kempen kesedaran bahaya merokok dan ceramah serta pameran tentang bahaya merokok kepada pelajar.